terjadinya ataupun diambil daripada salah satu kalimah dalam ayat ke-9 untuk dijadikan sebagai nama surah ini. Okey. Jadi sebab itu kita akan baca dalam ayat 9, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Okey, jadi ada perkataan Jumaat dekat situ. Satu lagi, jangan sebut Jumaat ya tuan-puan sekalian, surah Jumaat. Bukan. Jangan ikut style kita sebut hari ni tuan-puan sekalian. Kita kena sebut dalam sebutan dan baris yang betul. Nama surah ini adalah surah Al-Jumu'ah. Okey, bukan surah Jumaat. Surah Al-Jumu, bukan Juma, Jumu'ah. Okey, Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah. Okey, jadi dalam ayat ke-9 tu terkandung kalimah Al-Jumu'ah tu tuan-puan sekalian. Sebab asasnya penamaan surah dia akan diambil daripada salah satu kalimah yang ada pada ayat dalam surah tersebut. Jadi surah Al-Jumu'ah ni antara model lah yang nama surah itu diambil dari salah satu kalimah yang ada dekat dalam surah Al-Jumu'ah tu sendiri. Baik, itu poin pertama lah tuan-puan sekalian, basic, tapi tak apa, saya nak kongsikan juga supaya kita kenal dulu apa yang asas tentang surah ni. Poin kedua saya nak kongsikan adalah surah ini dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Okay, surah Madaniyah. Dan kalau saya boleh letakkan secara spesifik, surah ini tuan-puan sekalian menurut para ulama tafsir, dia turun pada awal-awal hijrah. Which mean lepas 13 tahun Nabi Muhammad dekat dekat Mekah, maka Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Masa tahun ke-14 nak menuju ke tahun ke-15 tu. Which mean betul-betul fasa awal dekat Madinah tu tuan-puan sekalian, disebutkan oleh para ulama, antaranya Abul A'la Al-Maududi, pengarang kitab Tafhimul Quran. Beliau berpendapat tuan-puan sekalian, dia turun pada fasa tu, pada tahun ke-14 hingga ke tahun 15 kenabian, iaitu Rasulullah SAW. Maksudnya fasa awal-awal dekat Madinah lah. Dan ada juga pendapat yang mengatakan tuan-puan sekalian, pada waktu itu dia berlaku dalam keadaan Nabi Muhammad sedang membina batu-batu asas pada kekuatan muslimin dekat Madinah. Maksudnya fasa-fasa di peringkat awal lah, maksudnya nak bina batu asas kekuatan umat Islam, maka masa nak membina kekuatan asas umat Islam tu, maka turunnya surah Al-Jumu'ah ini. Okey, so jadi dekat surah Madaniyah lah. Okey, apa pentingnya kita tahu sesuatu surah itu Madaniyah ataupun Makkiyah? Okey, slide discussion, saya tak nak bincang terlalu dalam, tapi ringkasnya tuan-puan sekalian, pentingnya kita tahu satu surah itu Makkiyah ataupun Madaniyah, dia bukan semata-mata tentang lokasi, tapi yang lebih penting daripada itu tuan-puan sekalian, kita akan tahu mood, tahu tak mood? M-O-O-D. Kita akan tahu mood surah itu sendiri. Hanya dengan mengetahui surah itu Makkiyah ataupun Madaniyah, kita akan tahu fakta terpenting, mood surah itu macam mana. Mood surah itu macam mana. Saya bagi gambaran. Kalau surah itu adalah surah Makkiyah, maka mood surah itu banyak lebih kepada ketegangan ataupun dalam fasa seruan yang agak serius kan. Sebab apa? Sebab fasa Makkiyah inilah banyak berlakunya penentangan-penentangan. Sehingga kemuncak di fasa Makkiyah ni tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad ni telah direncanakan untuk dibunuh. Bahkan pada waktu itu diberikan satu perkeliling, siapa yang dapat bunuh Rasulullah akan diberikan dengan upah yang sangat lumayan. Bayangkan tuan-puan sekalian. Jadi surah yang turun pada waktu yang Nabi ditekan, Nabi diboikot, Nabi dah direncanakan untuk dibunuh, maka surah-surah yang turun pada waktu itu adalah surah untuk memberikan motivasi kepada Rasulullah. Sebab surah-surah yang turun tu lebih kepada gambaran Nabi tengah dalam keadaan tekanan, sahabat dalam tekanan. Jadi bila surah Madaniyah pula datang tuan-puan sekalian, dia berbeza dengan surah Makkiyah. Makkiyah ni fasa tekanan, penolakan. Tapi fasa Madaniyah ni lebih kepada peneguhan ataupun pembinaan syariah supaya menjadi lebih utuh. Banyak syariat-syariat yang besar dalam Islam, dia diwartakan ataupun diwajibkan, disyariatkan pada fasa Madaniyah. Antaranya tuan-puan sekalian, fasa Madaniyah jugalah tuan-puan sekalian kita akan dengar adanya perintah puasa di bulan Ramadan, iaitu berlaku pada tahun ke-15 kenabian tuan-puan sekalian. Jadi nak kata fasa tu lah, fasa-fasa tu. Jadi bila fasa pembinaan, fasa pengukuhan, fasa pembinaan syariat, maka surahnya banyak lebih kepada galakan, banyak kepada kewajipan, banyak kepada ayat-ayat hukum, banyak kepada apa yang boleh membantu untuk meneruskan kamu istiqamah sebagai seorang Muslim. Jadi itu adalah tema surah Madaniyah.
So bila kita tahu oh itu yang akan dibincangkan, maka mood kita membaca surah ini memang kita tak akan dapat lari daripada kita akan dengar banyak seruan. Kan? Sebab tu dalam surah Al-Jumu'ah ni kita akan tengok ada ya ayyuhalladzina amanu, lepas tu ada ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum, ada banyak seruan ya ayyuha ya ayyuha ya ayyuha, sebab memang itulah orang kata rentak yang dibawa dalam surah Madaniyah. Okey. Jadi itu satu, kita akan tahu kita akan tahu mood. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, benefits kita tahu surah itu Madaniyah ataupun Makkiyah adalah kita akan tahu juga siapa audiens Nabi pada waktu itu. Okey, apa benda? Kita akan tahu siapa audiens Nabi pada waktu itu. Okey? Maksudnya macam mana? So, waktu Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, mesti ada orang kat depan Nabi. Dan kita juga tahu tuan-puan sekalian yang berada dekat depan Nabi sewaktu Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, menyampaikan Al-Quran ini, bukan semata-mata orang beriman je ada dekat depan Nabi. Jadi ada juga pihak antagonis dia, ada pihak lawan dia. Jadi kalau dekat Makkiyah, kita akan tahu watak lawan dia ataupun watak antagonisnya adalah Quraisy di Mekah. Yang tak suka dekat Nabi, yang suka memerangi Nabi sampai nak bunuh Nabi itu orang Quraisy. Tapi dekat Madaniyah bukan lagi orang Quraisy ya, tuan-puan sekalian. Dekat Madaniyah, Nabi berhadapan, watak antagonis ya, yang beriman tu kita tak nak cerita lah. Watak antagonisnya adalah Ahlil Kitab. Okay? Ahlil Kitab. Tak kira lah Yahudi ke Nasrani ke tuan-puan sekalian. Kita consider mereka ni Ahlil Kitab. Okey. Kenapa? Okey Ustaz. Okay, kalau Makkiyah, orang Quraisy. Jadi itu adalah dia punya audience. Kan? Kalau dekat Madaniyah, Ahlil Kitab. So apa yang kita boleh munculkan, kita boleh tadaburkan dengan mengetahui, oh audiens Nabi adalah banyaknya ahli kitab. So apa yang kita boleh faham dekat sini? Maksudnya surah-surah Madaniyah ini di saat dekat depan Nabi tu watak antagonisnya adalah ahli kitab, jelas tuan-puan sekalian, bila wataknya sebegitu, watak antagonisnya adalah mereka ahli kitab, mestilah akan berlaku clash of idea. Tahu tak clash of idea tu macam mana? Clash of idea yang saya maksudkan adalah ahli kitab ini adalah orang yang sudah terpelajar, yang sudah mengetahui serba sedikit tentang agama. Pernah juga berjumpa dengan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Pernah belajar juga tuan-puan sekalian kitab-kitab suci sebelum daripada Al-Quran. Jadi mereka sudah ada sedikit understanding tentang religion, tentang agama. Jadi just imagine, sudah sekian lama, sudah berapa lama tuan-puan sekalian, mereka selesa dengan apa yang mereka anuti, apa yang mereka amalkan. Tiba-tiba, datang Nabi, tuan-puan sekalian, dekat Madinah, dengan memaklumkan dia adalah Rasul Allah, tinggalkan apa yang kamu anuti selama ini dan ikut agama yang telah aku sampaikan. Kan? Ikut agama yang aku sampaikan. Mestilah akan berlaku sesi keraguan, sesi orang yang memenangkan egonya sebab kau ni siapa, kan? Kami sudah lama beriman kepada Allah, lebih lama daripada kamu. Mesti akan berlaku fasa orang-orang yang degil, yang ego dan sebagainya. Jadi perlunya surah-surah Madaniyah ini datang lebih kepada untuk nak membuktikan agama Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang paling benar pada waktu itu dan perlu diikuti. Nanti saya akan ceritakan ada kaitan di antara cerita pasal ahli kitab ni dalam perspektif kita nak bincang dari sudut kaitan di antara surah Al-Jumu'ah dengan surah sebelumnya, surah As-Saff. Nanti kalau tuan-puan sekalian perasan kan dalam surah As-Saff tu ada banyak cerita pasal golongan ahli kitab ni. Dan Allah juga ada sebut dua orang Nabi ahli kitab yang mereka duk bangga-banggakan. Dalam surah As-Saff, iaitu surah sebelum surah Al-Jumu'ah, dalam surah As-Saff tu ada dua orang Nabi ahli kitab disebut. Siapakah dia? Nabi Musa dengan Nabi Isa. Dua Nabi ni disebut tuan-puan sekalian dalam surah As-Saff. Tapi lepas surah As-Saff datang surah Al-Jumu'ah, seolah-olah Allah nak memberitahu kemenangan idea dan agama yang dibawa oleh Rasulullah melebihi daripada apa yang dibawa oleh Nabi Musa dengan Nabi Isa. Yang tu kita bincang sekali lagi lah. Tapi nak bagi tahu tuan-puan sekalian, surah Madaniyah datang lebih kepada untuk memberikan pengesahan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah itu tidaklah bercanggah dengan apa yang kamu anuti selama ni. Lebih kepada kamu just ikut apa yang Nabi kamu pernah sebut, iaitu akan datang Rasul akhir zaman, kau kena ikut. Masalah orang ahli kitab ni adalah dia orang ni ego. Dia orang ni sudah
terlalu rooting for that religion sampai dia tak sedia untuk menerima perubahan. Sedangkan Nabi mereka bagi tahu kalau Nabi tu datang nanti kau ikut dia. Ikut dia. Jadi boleh imagine tak macam mana rentak dan gambaran surah ini akan kita baca dalam keadaan audiens kat depan Nabi tu adalah ada puak-puak degil ni. Ada puak-puak ego ni. Bahkan tuan-tuan sekalian dia bukan tak tahu Nabi Muhammad tu Rasul Allah pun. Kan sampai disebut dalam surah Al-Baqarah Nabi Muhammad itu apabila datang dekat Madinah, orang-orang ahli kitab ni bila tengok Nabi Muhammad datang ke Madinah, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah kata mereka tu allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah bagi tahu ahli kitab saat tengok ada Nabi Muhammad datang dekat Madinah, mereka kenal itu adalah Rasul Allah just at the first glance. Hanya dengan kilas pandang yang pertama. Maksudnya tuan-puan sekalian, Nabi itu tak perlu ucap perkataan apa-apa lagi pun. Nabi Muhammad tak perlu nak declare dia tu Rasul Allah lagi pun. Hanya dengan melihat Rasulullah tu datang ke Madinah, dia orang tengok Nabi Muhammad, ini Rasul Allah. Dan Allah siap bagi perumpamaan punya kenal betul depa ni kepada Nabi Muhammad. Allah kata kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah tu, mereka kenal Nabi Muhammad tu sebagai Rasulullah seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kenal anak tu puan sekalian. Kita ni tu puan sekalian, anak kita daripada arah belakang pun kita tak tengok muka dia, kita tengok daripada belakang kita tahu dah tu anak kita. Anak kita pakai tudung semua sama satu sekolah tuan sekalian, tapi tengok daripada belakang, tahu dah anak kita. Kan anak tu. Jadi Allah bagi satu misal, satu perumpamaan, punyalah kenal ahli kitab dengan Nabi Muhammad. Tapi bila tolak tu kita tahulah bukan sebab apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tu salah, dan bukan sebab mereka tak percaya Nabi Muhammad tu Rasulullah, tapi ego. Jadi surah-surah dekat dalam surah Madaniyah ni lebih kepada salah satunya tujuannya adalah untuk meruntuhkan ego ahli kitab. Dan untuk menaikkan martabat Rasulullah, juga membenarkan mukjizat Al-Quran itu sebagai mukjizat yang perlu dianuti, dipercayai dan juga diikutilah pada waktu itu tuan-puan sekalian. Perlu diagungkan pada waktu itu. Okey, itu adalah kepentingan kita mengetahui Madaniyah dengan Makkiyah. Okey, seterusnya tuan-puan sekalian, kita nak tengok sedikit kaitan di antara surah Al-Jumu'ah dengan surah sebelum ni. Sebab tak cantik dan tak best kalau kita bincang detail dalam apa yang ada kat dalam surah Al-Jumu'ah tanpa kita visit sikit apa idea yang diteruskan oleh surah Al-Jumu'ah setelah sebelumnya surah As-Saff ada membawa sesuatu idea. Takkanlah lepas surah As-Saff tu ditamatkan maka tamat juga pengisian yang ada kat dalam surah As-Saff. Ataupun ada tak benda-benda yang disahut oleh surah Al-Jumu'ah apabila telah dimulakan dalam surah sebelumnya surah As-Saff. Okey, jom kita tengok apakah kaitan di antara kedua-dua surah sebelah menyebelah. Okey, baik. Pertama, tuan-puan sekalian, perkaitan yang pertama. Perkaitan yang pertama tuan-puan sekalian adalah Allah nak gambarkan surah sebelum ini, which means surah Al-Jumu'ah, menyatakan tentang Nabi Musa dan cabaran daripada Bani Israel. Sebab kalau tuan-puan sekalian tengok dekat dalam surah As-Saff ni, memang ada cerita pasal Nabi Musa pun. Ada cerita pasal Nabi Musa, tuan-puan sekalian. Khususnya kita akan tengok pada ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima surah As-Saff, kita akan tengok ada cerita pasal Nabi Musa dan cabaran daripada Bani Israel. Okey. So dalam surah sebelumnya ada cerita pasal Nabi Musa dan cabaran daripada Bani Israel. Maka surah ini, so kita dah tahu kaitan lah. So kalau surah sebelumnya ada cerita pasal Nabi Musa dengan cabaran daripada Bani Israel, maka surah ni apa pula ceritanya? Maka surah ini mengangkat martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang berbeza daripada Bani Israel. Jadi kalau dalam surah sebelum ni ada cerita pasal Nabi Musa dan orang kata apa, cabaran daripada Bani Israel, maka surah Al-Jumu'ah lebih kepada Allah cerita pasal Rasulullah, mengangkat martabat Rasulullah dan umat Islam yang berbeza daripada Bani Israel. Maksudnya di saat Bani Israel ini mencabar dan sebagainya tuan-puan sekalian, maka Allah bagi tahu Nabi Muhammad tu aku muliakan dia. Dan umat Nabi Muhammad itu aku muliakan dia. Maka apalah sangat cabaran daripada Bani Israel setelah Allah mengangkat kemuliaan Rasulullah dan juga umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surah As-Saff ni cerita pasal cabaran je, pasal pertikaian mereka.
Tapi surah Al-Jumu'ah mengangkat kemuliaan orang yang dipertikaikan pada waktu itu. Okay, get the point? Okay, jelas Baik, itu adalah poin yang pertama, perkaitan yang pertama. Perkaitan yang kedua, tuan-tuan sekalian, adalah surah sebelum ini, iaitu surah As-Saff, menyatakan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Isa AS. Sebab dalam surah As-Saff ni, tuan-tuan sekalian, ada cerita pasal Nabi Isa, iaitu dalam ayat ke-6. Dalam ayat ke-6 surah As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. So dalam ayat ni, tuan-puan sekalian, adalah Nabi Isa alaihi salam ada sebutkan sesuatu. Apakah yang disebutkan oleh Nabi Isa dalam surah As-Saff ayat ke-6? Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku yang bernama Ahmad. So dalam tu ada cerita pasal, dalam ayat ke-6 surah As-Saff, ada cerita pasal Nabi Isa bagi tahu, Nabi Isa ni adalah utusan Allah, mengajarkan Alkitab dan juga menyampaikan berita gembira akan datang seorang Rasul yang namanya Ahmad. Jadi ada, tuan-puan sekalian, teaser dalam surah As-Saff cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat surah As-Saff sudah memberikan teaser adanya Nabi yang akan datang di akhir zaman, maka surah Al-Jumu'ah selepas surah As-Saff ada bercerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad itulah yang akan turun. Nabi yang dikatakan Ahmad itu, Nabi Muhammad itulah yang akan diutuskan. Jadi cerita pasal Nabi Muhammad ada dalam surah Al-Jumu'ah. Khususnya tuan-puan sekalian boleh tengok dekat dalam ayat yang kedua. Di saat As-Saff bagi teaser je akan datang, tapi dalam ayat kedua surah Al-Jumu'ah, Allah dah cerita dah bila Nabi ni datang apa yang dia buat. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi dalam ayat kedua Al-Jumu'ah ni seolah-olah menyahut ayat ke-6 surah As-Saff. Ini adalah perkaitan yang kedua. Okey, perkaitan yang terakhir, saya buat perkaitan yang ketiga di antara surah As-Saff dengan surah Al-Jumu'ah. Dalam surah As-Saff kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan jihad, antara jihad yang baik adalah kita berjihad dengan dalam surah As-Saff Allah sebut jihad itu adalah salah satu bentuk perniagaan. Kan jihad itu adalah salah satu bentuk perniagaan. Sebab itu dalam surah As-Saff tu apabila kita baca dalam ayat ke-10 Allah ada sebut ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, nak tak aku tunjukkan kepada kamu apakah perniagaan yang akan boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Jadi Allah ada bertanya, orang beriman, nak tak aku tunjuk satu perniagaan yang confirm akan selamatkan kamu daripada neraka? Maka Allah pun sebutlah dalam ayat ke-11, ayat selepas ayat ke-10 surah As-Saff, Allah kata, apakah perniagaan tersebut? Yang pertama, tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dalam ayat ni Allah sebut antara cara perniagaan yang tidak akan rugi, perniagaan yang akan menyelamatkan kita daripada neraka adalah kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Jadi dalam ayat ni Allah ada sebut tentang jihad itu adalah salah satu bentuk perniagaan. Lalu tuan-puan sekalian, ada cerita pasal perniagaan lah dalam ayat surah As-Saff ni. Poinnya adalah ada cerita pasal perniagaan, tapi dalam konotasi jihad, beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi dalam surah Al-Jumu'ah ada tak cerita pasal perniagaan? Ini bukan kebetulan ya tuan-puan sekalian. Surah As-Saff ayat 10 ada cerita pasal tijaratin, ada cerita pasal perniagaan. Dan dalam surah Al-Jumu'ah tuan-puan sekalian, Allah ada sebut tak pasal tijarah? Ada sebut tak pasal perniagaan tu tuan-puan sekalian? Ada. Tuan-puan sekalian boleh tengok pada ayat yang ke-9. Tidaklah disebut dalam perkataan tijarah, tapi disebut dalam sebutan al-bai'. Bai' itu jual belilah, perniagaan dah tu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan perniagaan tu. Jadi ada cerita perniagaan dalam surah As-Saff dan ada juga cerita perniagaan dekat dalam surah Al-Jumu'ah.
Jadi kedua-dua surah ini berkait sebab ada cerita pasal perniagaan. Cuma dalam surah As-Saff ada cerita pasal perniagaan beriman kepada Allah, berjihad lah. Tapi surah Al-Jumu'ah Allah bagi tahu jihad yang besar juga untuk kamu realisasikan perniagaan yang lebih menguntungkan. Bukan kamu terus buka kedai masa azan Jumaat berlangsung. Iaitu perniagaan yang paling untung pada waktu itu adalah fas'au ila dzikrillah. Bersegera untuk pergi mengingati Allah, dan bersegera mengingati Allah pada waktu itu dengan meninggalkan perniagaan yang boleh mendapatkan keuntungan keduniaan kepada kamu, maka itulah jihad yang besar sebenarnya. Dan itulah perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Just how nice, how beautiful Allah linkkan, menghubungkan kedua surah ini sehingga memperlihatkan dia saling memerlukan di antara satu sama lain. Sebab dalam ayat ke-9 surah Al-Jumu'ah ni Allah tak sebut impact orang yang bersegera, orang kata apa? Orang yang bersegera untuk mengingati Allah, apa yang dia akan dapat. Tapi surah As-Saff bagi tahu kita buat jihad yang besar ni, bersegera ingat Allah, tinggalkan perniagaan dunia. Allah kata kita ni akan dapat satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Apa lagi besar daripada tu? Tuan sekalian. Besar tu tawaran Allah. Perniagaan menyelamatkan kita daripada api neraka. Boleh So itulah sedikit tuan sekalian perkaitan di antara surah As-Saff dengan surah Al-Jumu'ah. Okey. Tuan sekalian, untuk melengkapkan lagi kita punya mukaddimah, kita boleh tengok jugalah apa segmentasi. So at least kalau sesi hari ini berakhir sekalipun tuan sekalian, kita dah tahu dah apa keseluruhan surah Al-Jumu'ah ni bakal bincang. Sebab hari ni kalau siapa yang tadi ada yang terlewat masuk, saya dah bagi tahu dah, saya punya sesi ada 2. Tak sama macam Ustaz Zul dengan Ustaz Nazri. Dia one session 1 jam setengah. Tapi saya malam ni sebab ada budak kecil, ada anak kecil ni susah sikit tuan sekalian. Sebab sahabat saya mungkin dia akan perasan saya jarang ambil jemputan malam sebenarnya. Tapi saya ambil tuan sekalian atas sebab ada kelapangan sedikit masa, tapi tak boleh lebih pukul 9. Okay. Jadi tuan sekalian, saya nak bagi tahu hari ni kita nak settlekan babak mukaddimah aja. So untuk babak detail tadabbur ayat demi ayat, tengok i'jaz lughawi dan sebagainya itu kita akan bawa dalam sesi depan. Okey, jom tengok sikit segmentation yang ada kat dalam surah ni. Berterima kasih jugalah pada Ustaz Syahri Abdul Rahman, Kompas 114 tuan-tuan sekalian, berjasa untuk kita nak menghargailah segmentasi-segmentasi yang telah ada, yang kita boleh tengok berkaitan dengan surah Al-Jumu'ah ni. Sebenarnya kalau untuk makluman tuan-tuan sekalian, rujukan segmentasi ini datang juga daripada, kalau tuan-tuan sekalian pernah baca, buku yang dikarang oleh Sharif Hasan Al-Banna. Sharif Hasan Al-Banna, nama buku tu asalnya adalah Journey Through Quran. Kalau ikutkan segmentation ni, buku tu asal-asal daripada buku tu lah, Journey Through Quran, dikarang oleh Sharif Hasan Al-Banna. Jadi Ustaz Syahri ambil daripada rujukan tersebut, diolah dalam bahasanya sendiri sehinggalah terhasil versi bahasa Melayu apa yang kita baca daripada Journey Through Quran tu. Okey, jom tengok. Surah Al-Jumu'ah ni ada 13 ayat. Ada 13 ayat dan kita tengok ada 3 pecahan yang dibawalah oleh penulis Kompas ini untuk kita sama-sama tengok apa ringkasan yang kita boleh garap daripada keseluruhan surah Al-Jumu'ah ni. Baik, bermula daripada segmen yang pertama iaitu ayat 1 hingga 4. Apakah yang kita akan pelajari daripada 4 ayat pertama ini? Iaitulah kita akan poin yang akan disampaikan adalah hargailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan bersama-sama dengan Al-Quran, bukan hanya kepada kaumnya, tetapi kepada kaum yang belum muncul pun lagi pada zamannya, iaitu kita. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, dalam 4 ayat pertama itu, kita akan pelajari perihal kaitannya, Allah suruh kita ni hargai Rasulullah. Rasul yang telah diutuskan bersama-sama dengan Al-Quran. Sebab disebutkan dalam 4 ayat pertama ini, Rasulullah itu, iaitu Nabi Muhammad, bukan Rasul yang diturunkan kepada zaman tu je. Tetapi Rasulullah itu adalah Rasul utusan Allah untuk zaman tu, tak kiralah kamu ni ahli kitab ke, ataupun orang asal daripada Mekah ke, Ansar ke, Muhajirin ke. Ya, Rasul itu adalah diutuskan untuk kamu pada waktu itu dan juga kaum-kaum yang akan muncul pada masa akan datang. Kaum-kaum yang muncul pada masa akan datang, iaitu kita lah. So Rasulullah itu adalah Rasul untuk kita juga, bukan Rasul untuk orang kata apa, untuk zaman tu je. Sebab tu dalam ayat ketiga surah Al-Jumu'ah kita baca, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim.
dan juga telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang lain dari mereka yang masih lagi belum datang. Kan? Wa akharina minhum, iaitu akhir daripada mereka. So bukan untuk mereka je, tapi juga untuk orang yang akhir, iaitu kita lah, umat-umat akhir zaman. So disebutkan dalam ayat ketiga. So kita kena hargai Rasulullah. Tak lama lagi tuan-puan sekalian, kita akan, orang kata apa, di Malaysia ni lah, kita akan kita akan bukanlah menyambut, kita akan memperingati Maulidur Rasul. Jadi itulah, adalah banyak macam cara yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ni untuk tunjukkan peringatan kepada Maulid Nabi ni. Jadi tuan-puan sekalian, adalah yang berselawat, ada yang berarak, ada yang bermacam-macam. Tapi tuan-puan sekalian, berdasarkan ayat ketiga surah Al-Jumu'ah ni, kita belajar sesuatu, iaitu kita boleh tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, iaitu dengan kita menghargai perjuangan Rasulullah. Dan antara perjuangan yang Nabi pertahankan, yang Nabi sanggup berletih, bersusah payah, berdarah-darah tuan-puan sekalian, adalah untuk menyebarkan Al-Quran itu sendiri. Kan? Memberikan inspirasi Al-Quran kepada orang lain, supaya people will inspire, people akan inspired daripada Quran dan akan melakukan perubahan dalam kehidupan dia. Kan? Akan lakukan perubahan dalam kehidupan dia. Jadi ini antara benda yang kita boleh usahakan untuk kita memperingati Rasulullah. Iaitu sebab tu dalam ayat kedua ni tuan-puan sekalian, kamu nak hargai macam mana? So kita mungkin kata saya nak selawat, tapi dalam ayat kedua surah Al-Jumu'ah, Allah mengangkat martabat Al-Quran itu sendiri. Allah tak, dalam banyak-banyak benda yang Nabi perjuangkan, Allah cerita pasal perjuangan Nabi yang melakukan 3 perkara kepada Al-Quran. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kan Allah cerita pasal 3 perkara yang Nabi perjuangkan dengan Al-Quran. So if you want to show love, kalau kita, bukan you lah, if we want to show love to our prophet, kita nak show love pada Rasul kita, perjuangkan Al-Quran. Perjuangkan Al-Quran tu bukan semata-mata kita duk angkat Quran tu, kita duk lau Quran. Bukan. Perjuangan Al-Quran tu adalah perjuangan tu bermula pada kita. Iaitulah kita baca Quran dengan niat bukan sekadar baca, bukan sekadar qira'ah, tetapi lebih kepada untuk tilawatul Quran. Sebab dalam ayat kedua nanti pada sesi akan datang yang saya akan detailkan dengan lebih mendalam. Dalam ayat kedua Allah menyebutkan Rasul Allah itu, iaitu Rasulullah Nabi Muhammad, apabila berhadapan dengan Al-Quran, Nabi tidak sekadar yaqra'ul kitab, tidak sekadar yaqra ayatillah, tapi Allah kata yatslu alaihim ayatihi. Allah gunakan perkataan yatslu. Daripada perkataan yatslu ni wujudnya perkataan tilawah. Tuan-puan sekalian mungkin familiar dengan perkataan ni kan? Yatslu mungkin tak familiar, tapi daripada perkataan yang sama, word yang sama, munculnya perkataan tilawah. Dan yatslu ini, tilawah, datang dari satu word. Root word dia adalah talwun. Tapi ramailah yang terjemahkan talwun itu bermaksud baca. Tapi tahukah anda talwun itu ada makna yang berbeza. Dan dalam Al-Quran sendiri ada mendatangkan sebutan yang sama tapi maknanya bukan baca. Maknanya bukan baca. Tu yang nanti kita bincang nanti. Teaser untuk sesi minggu depan. Jadi perjuangan untuk Al-Quran, Ustaz, surah dan ayat berapa Ustaz untuk 3 perkara tu? Ayat 2. Asyara makna ayat kedua surah Al-Jumu'ah tu. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. 3 benda. Tu dalam ayat kedua surah Al-Jumu'ah yang tu ada kat situ. Boleh tengok nanti untuk dapatkan some idea. Okay, untuk kita pelajari. Okey, baik. Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah pun ada ayat yang lebih kurang sama dekat seperti ayat kedua surah Al-Jumu'ah ni. Ayat yang lebih kurang sama. Tapi dia punya susunan tu ada sedikit perbezaan. Ada sedikit perbezaan. Tapi poin dia sama. Okey, poin dia sama. Okey, baik. Itu adalah 4 ayat pertama punya poin. Cerita pasal hargai Rasulullah. Dengan cara tuan-puan sekalian kita appreciate Al-Quran yang Nabi perjuangkan itu. Okey, settle untuk 4 ayat pertama. Cepat masa berlalu 40 minit Jarang-jarang saya kuliah 40 minit tuan sekalian. Okey, seterusnya. Tuan-puan sekalian, 3 ayat seterusnya. So 1 sampai 4 kita dapat gambaran dia. So kita nak tengok 3 ayat seterusnya, iaitu ayat 5, 6, 7, 8. Sorry, 4 ayat seterusnya. 4 ayat seterusnya. Daripada ayat 5
sampai ayat 8. So apa pula cerita daripada ayat 5 sampai ayat 8 ni? Apa tema dia? Apa story dia? Iaitu sikap orang Yahudi yang mewarisi kitab namun mengubah segala yang tercatat mengenai ancaman-ancaman azab buat mereka, yang mengubah ayat-ayat Allah dalam Taurat. Jadi nak ceritanya ringkasnya, baca macam panjang sikit kan statement tu kan. Ayat 5 sampai 8 ni ada cerita berkenaan dengan sikap orang Yahudi yang mewarisi kitab. Mewarisi kitab. Maksudnya orang Yahudi kan tuan-puan sekalian, mereka kan dapat kitab Taurat. Kan, kitab Taurat tuan-puan sekalian. Tapi what's happen pada Taurat apabila jatuh ke tangan mereka, mereka ini tuan-puan sekalian mengubah, tidak bertanggungjawab dengan mengubah perkara-perkara yang tercatat dekat dalam Taurat. Maksudnya mereka alter lah, mereka ubah apa yang ada. Sebab itu tuan-puan sekalian, sikap Bani Israel lah tuan-puan sekalian. Yahudi ni sakibaki Bani Israel kan. Jadi Bani Israel ni tuan-puan sekalian daripada dulu lagi, mereka ni sudah ada attempt depan-depan Nabi Musa selaku penyampai Taurat tuan-puan sekalian, mereka sudah ada attempt untuk nak buat changes kepada Al-Quran. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-79 if I'm not mistaken, kalau tak silap saya, surah Al-Baqarah ayat 79, Allah ada sebut tentang sikap mereka yang yaktubuna al-kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka ni bila Nabi Musa ajar Taurat tuan-puan sekalian kepada mereka, mereka ni bagus, dia catat apa yang Nabi Musa ajarkan. Tulis tuan-puan sekalian. Tapi silap mereka dalam menulis adalah mereka cuma menulis apa yang mereka rasakan sedap pada pemikiran mereka dan pada hati mereka. Yang rasa macam suit, yang kena dengan jiwa dia, yang dia orang rasa boleh amalkan dalam kehidupan, dia orang akan buat. Dia akan tulis kat dalam tulisan mereka. Tetapi the moment dia orang dengar sesuatu syariat yang rasa macam Allah payahlah, Allah nak kena tinggalkan habit lama yang aku dah buat dah benda ni. So bila benda-benda ni tak kena dengan jiwa, dia orang gugurkan daripada penulisan mereka. Lepas tu silap mereka pula adalah bila dah habis session belajar Taurat tu, dia orang angkat tulisan mereka dengan mengatakan hadza min indillah, ini adalah datang daripada sisi Allah. Dia orang gunakan benda tu tuan-puan sekalian, dia orang angkat tulisan mereka yang sudah menggugurkan benda-benda yang mereka rasa tak kena dengan jiwa, lalu mereka katakan itu daripada Allah. Asasnya benda yang mereka tulis itu semua daripada Allah. Cuma untuk declare tulisan yang mereka secara penuh itu daripada Allah, salahlah. Sebab dalam tulisan mereka itu tak penuh. Sebab ada yang mereka gugurkan. Yang datang daripada Allah itu termasuk apa yang mereka gugurkan tuan-puan sekalian. Jadi rupa-rupanya attempt cubaan untuk nak ubah Taurat ni dah ada sejak dulu lagi. Sejak zaman Nabi Musa ada lagi tuan-puan sekalian. Dah ada cubaan. Okay. Lepas tu disebutlah oleh Allah sikap begini adalah lebih kepada diorang ini selalu mengutamakan kepentingan dunia lebih daripada akhirat. Sebab tu mereka sanggup menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Diorang tak rasa bersalah pun dengan apa yang mereka lakukan. Alah, aku tinggalkan 1-2 ayat je pun, bukan aku tinggalkan semua. Sebab diorang anggap 1-2 ayat daripada Allah itu adalah benda yang sangat murah yang boleh begitu saja mereka tinggalkan kalau mereka tak suka. Tapi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, tuan-puan sekalian, setiap ayat-ayat Allah yang kita baca daripada Al-Quran ini adalah ayat yang perlu kita rasai dia punya kebesaran dan dia punya apa? Kebesaran dan juga dia punya apa? Kemahalan. Kemahalan. Boleh jugalah kemahalan pun. Betapa berharganya ayat tu. Besarnya makna ayat tu. Tak boleh kita jual dengan harga yang murah. Jual dekat sini bermaksud yang kita boleh korbankan ikut suka kita. Bila kita rasa tak perlu, kita tak go through dah benda tu. Kan? Sikap begini lah tuan-puan sekalian yang berlaku pada rakyat Malaysia khususnya. Apabila terlalu membawa idea ada surah popular dan surah tak popular. Hatta pada surah tak popular pun we are not being fair today. Khususnya sebab apa tuan-puan sekalian? Surah popular yang dikatakan popular oleh rakyat Malaysia pada hari ini pun kita tak being fair. Contoh kan? Kita hari ni kan kita tahu dah malam kalau ikutkan hari Jumaat kita baca Al-Kahfi lah. Kan itu yang selalu kita faham pun sebab ada hadis hari Jumaat baca Al-Kahfi. Tapi tiba-tiba tuan-puan sekalian datang pula rasa Allah anakku nak exam pula baca Yasin lah malam Jumaat ni. See? Kita seolah-olah mencari Quran the moment kita rasakan ada kepentingan-kepentingan dunia yang perlu dilunaskan. Ada setu tak? Jadi minta maaf sebut ada sikap setengah-setengah kita ni tuan-puan sekalian yang cari Quran ni apabila dia sangat memerlukan ada kehendak dunia perlu diselesaikan.
Dia rasa macam ada hak dunia, ada hal urusan dunia perlu disettlekan, baru cari Quran. Tapi kalau urusan dunia tengah lancar, tidak ada masalah, Quran pun dia tak cari. Kan? Quran pun dia tak cari, tuan-tuan sekalian. Kan? So jadi kita tidak adil dengan Al-Quran. Kita seolah-olah membawa versi baru, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Mampukah kita nak bandingkan satu ayat Quran dengan dunia yang kita nak kejar? Kan? So sama-sama kita beringat, tuan-tuan sekalian. Tak ada harta dunia pun yang boleh menandingi betapa besarnya ayat Allah. Okay? Betapa besar dan hebatnya, betapa agungnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu besar dan terlalu bermakna. Sebab itu dalam surah Al-Jumu'ah ni juga nanti kita akan belajar tentang kau fikir duit tu ke benda yang paling menguntungkan. Kau fikir perniagaan yang rancak tu ke yang menguntungkan. Sebenarnya tak. Ada lagi besar daripada tu. Iaitulah kau mencari jalan untuk ingat pada aku. Dan kau kembali kepada aku, dan di saat kau kembali kepada aku di saat aku memanggil kamu. The moment kamu dapat saat dan masa untuk kamu ingat Allah, itulah detik yang paling beruntung. Bukan masa tengah profit, kira untung dapat angka besar-besar tu kita tengah untung. Masa untuk ingat Allah tu adalah bukti keberuntungan kita. Apa makna untung kalau kita banyak lupa pada Tuhan? Tak ada apa keuntungan pun sebenarnya. Okay? Keberuntungan adalah masa kita ingat Allah. Sebab Quran ni sebagai zikra, sebagai peringatan untuk ingat kat dia. So kalau baca Quran bukan ingat kat dia tapi ingat kat duit yang kita nak dapat, mana value Quran tu? Kan mana value Quran tu? Orang duk baca surah duha masa solat duha tu bukan dibayangi dengan peritnya perjalanan Nabi, kehilangan wahyu. Dia tak fikir benda tu. Yang dia duk fikir adalah lepas aku solat sunat duha ni, aku baca surah ad-duha, aku akan dapat rezeki yang banyak. Mana value Quran? Kan? Itu ke value Quran? Okay? Renung-renungkan dan selamat beramal. Okay? Jadi tuan-puan sekalian jelas untuk 4 ayat seterusnya. 5, 6, 7, 8. Iaitu cerita pasal sikap orang Yahudi yang suka mengubah ayat-ayat Allah dekat dalam Taurat. Okay, baik. Settle 4 ayat seterusnya. Tadi 4 ayat pertama, 1-4 kita dah bincang apa topik dia. 5-8 kita dah bincang topik dia. Ikutkan masa dah habis. Tapi sebab kita mula lambat tadi kan. So 8.50 kita tamatkan insyaAllah. Tuan-puan sekalian, kita tengok pula 9, 10, 11, 12, 13. 5 ayat yang terakhir. Apa pula dia? Apa cerita dia? Okey. Baik. Dalam ayat 9 sampai 13 tuan-puan sekalian, Allah SWT pula ceritakan, jadikan hari Jumaat sebagai hari umat Nabi Muhammad SAW mempelajari Alkitab. Dan jangan menjadi seperti Yahudi yang mengubah Alkitab. Sebab tadi kan ayat 5 sampai 8 kan cerita pasal Yahudi yang ubah Alkitab. Jadi dalam ayat 9 sampai 13 ni, Allah menyeru supaya kita umat Islam menjadikan hari Jumaat sebagai hari kita mendengar dan mempelajari Alkitab. Sebab kita ni terpuaskan. Sebab tu dalam khutbah Jumaat, memang ada pesan yang wajib disampaikan oleh khatib. Dan pesan itu diambil daripada Al-Quran. Kan kita kan dalam rukun khutbah, kita kena ada pesan ketakwaan. Dan pesan ketakwaan tu diambil daripada mana? Daripada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi nak katanya pesan takwa tu ada daripada Al-Quran. Jadi saat orang-orang Yahudi ni mengubah kitab suci Taurat, tidak menghormati kitab Allah, maka Allah nak suruh orang Islam at least, bukanlah kata at least, sebenarnya tak teramak kita seminggu sekali pun nak ingat Quran kan. Tapi itulah at least kita ni diselamatkan dengan satu hari. Akan ada satu hari tu kita akan ada satu corak fikir berbeza, iaitu hari ni aku nak berikan sedikit perhatian kepada kalam Tuhan tu sendiri. Okay? Sebab tu dalam 9 sampai 13, jadikan hari Jumaat sebagai hari umat Nabi Muhammad mempelajari Alkitab. Dan jangan biarkan perniagaan dan hiburan melalaikan kamu daripada Alkitab, lalu kamu ditimpa penyakit Yahudi, iaitu takutkan mati. Okey? Tuan-tuan sekalian, jadi dalam ayat ni Allah bagi tahu dalam penutup lah, still dalam topik dalam ayat 9 sampai 13, jangan biarkan perniagaan dan hiburan tu melalaikan kita, kan? Melalaikan kita. Dan kalau kita dilalaikan dengan hiburan dan perniagaan, bimbang-bimbang antara penyakit Yahudi yang kita nak elakkan tuan-puan sekalian adalah takutkan mati.
Kan, takutkan mati. Sebab dalam ayat yang keberapa ni, tuan-tuan sekalian, surah Al-Jumu'ah, dalam ayat ke-7, ayat ke-8 tuan-tuan sekalian, surah Al-Jumu'ah, Allah ada cerita sikap orang Yahudi ni yang terlalu takutkan mati. Kan? Terlalu takutkan mati. Sampai dia orang ni kalau boleh nak lari jauh-jauh daripada kematian. Sebab tu dalam ayat ke-8 surah ini Allah bagi tahu, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Jadi sikap orang Yahudi ni takut pada mati. Dan rupanya Allah expose apakah faktor orang takut kepada mati hari ni, iaitulah sebab dua perkara. Sebab sukakan hiburan, dan yang kedua adalah terlalu cintakan harta benda dunia. Melalui perniagaan lah, melalui jalan perniagaan. Kan? Jadi elakkan, bukanlah kata tinggalkan terus dua perkara ni. Kan, berniaga boleh, cuma jangan sampai tahap melalaikan. Nak berhibur boleh, tapi jangan sampai tahap melalaikan. Okay? Jadi, sebab once kita lalai, Allah kata ini antara penyakit yang akan muncul kepada orang Islam. Iaitu takutkan mati. Okay? Takutkan mati. Okay? So, memang kita sentiasa perlukan peringatan. Khutbah Jumaat at least seminggu sekali. Betul? Itulah orang Islam kita ni kalau betul-betul dia mengikuti syariat yang telah diwajibkan, maka insya-Allah kurang-kurang seminggu sekali kita akan ada peringatan tu. Bayangkan takwa ni, kita tahu dah kita kena takwa. Tapi kena peringat sebab kita ni kadang-kadang lupa pada benda tu. Dan kenapa lelaki yang diwajibkan? Sebab lelaki ni ketua keluarga. Bermaksud dia tidak sekadar boleh dengar, dia bukan sekadar kena dengar apa yang khatib sampaikan. Kewajipan bagi dia bila balik ke rumah pada hari Jumaat tu, dia kena seru ahli keluarga dia untuk bertakwa pada Allah sama. Kan? Sebab kalau ketua keluarga betul, insya-Allah tuan-puan sekalian, orang-orang kat bawah ketua keluarga tu pun juga akan betul. Okey? Boleh So wallahu alam bisawab tuan-puan sekalian. So hari ni sebenarnya saya dah menahan nafsu saya tuan-puan sekalian, menahan diri. Kan kadang kita hashtagkan menahan diri. Banyak saya tahan diri saya daripada mendetailkan ayat-ayat sebab saya nak spare the best tu untuk siri yang kedua. So hari ni kita just orang kata benda ucap salam perkenalan lah dengan surah Al-Jumu'ah ni. Mudah-mudahan salam perkenalan ini akan menyebabkan kita jatuh cinta dan seterusnya kita akan dapat merungkailah mukjizat agung yang ada dekat dalam surah Al-Jumu'ah ni dengan pendetailannya dalam siri yang kedua, insya-Allah. Terima kasih semua tuan-puan sekalian. Terima kasih pada pihak Grab Mengaji kerana ingatkan juga saya di saat-saat akhir. Dia better lagi saat akhir tu diperingatkan daripada dah terlajak baru ingat, oh tu lagi nanya. So alhamdulillah saat akhir pun diperingatkan pada saya dan tuan-puan sekalian pun dapat makluman. Terima kasih juga akan sudi join walaupun dapat notis di akhir-akhir ni tuan-puan sekalian. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Minta maaf salah silap dari pihak saya. Bila seri kedua Cik Saza, nanti Cik Saza akan maklumkan. Terima kasih semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan kembali pada Cik Saza selaku wakil daripada Grab Mengaji Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Masya-Allah, istimewa betul surah Al-Jumu'ah ni. Banyak sudut sisi yang kita tak terlepas pandang juga berkaitan dengan surah ini. Mudah-mudahan dengan kupasan dalam dua siri untuk surah Al-Jumu'ah ni dapat kita menjadikan kita lebih excited lah nak gali lebih dalam dan untuk panduan kita. Untuk pengetahuan, siri kedua surah Al-Jumu'ah ni adalah pada 25 hari bulan. InsyaAllah saya akan cuba remind awal. Mohon maaf sekali lagi atas kelemahan pada sesi kali ini. InsyaAllah bertemu semula 25 hari bulan 9 nanti pada hari Isnin. Ya, Isnin pukul 8 malam insyaAllah. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum. Terima kasih.